Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Cikgu Fuziah binti Rosman, pensyarah subjek Bahasa Melayu, Kerjaya Sains dan Teknologi, serta rakan-rakan sekalian. Saya Nur Afika Dalili binti Wak Fazil, pelajar tahun akhir jurusan Sains Fizik. Hari ini saya akan berkongsi dengan anda tentang tajuk yang telah saya pilih untuk tugasan pembentangan individu, iaitu air sebagai sumber kehidupan. Jika anda diberi 3 pilihan untuk meneruskan kelangsungan hidup, sama ada air, elektrik ataupun jaringan internet, mana satu yang akan anda pilih? Bagi saya akan pilih air. Saya berpendapat sedemikian kerana kajian telah membuktikan bahawa manusia boleh hidup lebih seminggu tanpa makanan tetapi hanya beberapa hari tanpa air, disebabkan 60% daripada badan manusia terdiri daripada air. Namun, tiada pula mana-mana kajian yang melaporkan kes kematian akibat ketiadaan elektrik maupun internet. Elektrik dan internet hanya berfungsi sebagai alat bantuan yang memudahkan urusan kehidupan seharian. Sejarah tamadun manusia juga telah membuktikan bahawa air adalah faktor utama sesebuah tempat dibangunkan. Ini dapat disaksikan menerusi kemunculan tamadun-tamadun awal di kawasan yang mempunyai sumber air seperti tamadun Mesir Purba yang berhampiran dengan Sungai Nil, tamadun Mesopotamia dengan Sungai Tigris dan tamadun Indus dengan Sungai Indus. Selari dengan firman Allah SWT dalam Al-Quran, Surah Al-Anbiya ayat 30, terjemahannya, dan telah kami jadikan dari air tiap-tiap benda yang hidup. Air merupakan suatu bentuk rezeki yang paling mahal dari Tuhan. Ia turun dari langit sebagai hujan, keluar dari perut bumi sebagai mata air. Oleh sebab itu, 70% daripada permukaan bumi diliputi oleh air. Dengan adanya air, tanaman dapat hidup subur, haiwan cukup minum, manusia dapat menjalani rutin serta menunaikan ibadah dengan selesa dan sempurna. Banyak manfaat yang diperoleh oleh makhluk yang hidup. Hal ini kerana air adalah keperluan asas bagi mereka. Semua orang memerlukan air untuk siasat kekal terhidrat, khususnya bagi kita yang tinggal di negara yang beriklim khatulistiwa. Cuaca yang panas dan lembap sepanjang tahun membuatkan kita berpotensi untuk kerap berpeluh. Oleh itu, kita disarankan untuk minum sekurang-kurangnya 2 liter air sehari bagi menggantikan berdalih badan yang keluar. Walaupun agak mustahil, kita boleh ambil dengan kuantiti yang sedikit tetapi kerap. Selain menggantikan berdalih badan, air juga dapat mencerdaskan fikiran, mengawal atur suhu badan dan melancarkan sistem penghadaman. Cara untuk pastikan sama ada badan kita ini cukup air ataupun tidak adalah dengan melihat warna dan isi padu air kencing. Di sini saya lampirkan carta warna air kencing. Pernahkah anda terfikir air apa yang terbaik untuk diminum? Adakah air Milo, air kopi atau air sirap? Tidak sama sekali. Air yang sangat baik untuk diminum ialah air Zam-Zam kerana sifatnya yang sedikit akali dan terdapat banyak bahan galian yang sangat bermanfaat untuk tubuh badan manusia. Selain air Zam-Zam, air mineral dan air masak yang ditapis juga sesuai untuk diminum. Kesan sekiranya kita kurang minum air, kita mudah untuk sakit kepala, wajah menjadi lesu, sakit otot dan sendi dan juga berisiko untuk mendapat batu karang. Dari mana negara kita mendapat air bersih? Jawapannya dari sungai. Sebelum diagihkan ke rumah-rumah, air tersebut akan dirawat terlebih dahulu supaya kualitinya dalam keadaan yang terbaik. Oleh sebab itu, walaupun air sungai ialah air yang percuma, kita tetap perlu membayar bagi kos rawatan air. Jika air tersebut dalam keadaan kotor dan toksik, ia boleh memberi kesan yang sangat buruk kepada kesihatan pengguna sehingga boleh menyebabkan kehilangan nyawa. Cuba anda bayangkan bagaimanakah situasi kita jika berlakunya pencemaran dan krisis air. Kita ambil contoh di negeri Selangor. Tahun ini sudah beberapa kali rakyat menderita terputus bekalan air bersih kerana tangan-tangan manusia yang zalim yang membuang toksik dengan sengaja ke dalam sungai. Selain itu, perancangan pembangunan yang tidak kemas dan tidak rapi juga menjadi faktor berlakunya banjir dan tanah gelongsor
seterusnya mengakibatkan terputusnya bekalan air bersih. Oleh itu, dalam menghadapi isu ini, rakyat perlu bijak dan cermat untuk menggunakan air. Di sini ingin saya kongsikan 3 tip untuk menjimatkan penggunaan air. Yang pertama, guna air tadahan hujan untuk aktiviti luaran seperti mencuci kereta, membasuh halaman rumah dan menyiram pokok. Yang kedua, menutup pili ketika memberus gigi, mencuci muka dan sabun badan. Yang ketiga, baiki paip yang rosak dan bocor. Akhir sekali, ingin saya memetik kata-kata Leonardo da Vinci, air adalah penggerak utama seluruh alam. Jelaslah bahawa air adalah nadi kehidupan. Justru gunakanlah air dengan berhemah dan elakkan pembaziran.